Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan terangkan secara ringkas dalam siri yang keempat ini berkaitan Well-Defined Problem Solving, iaitu DP. Terlebih dahulu saya ingin memberi sedikit definisi berkaitan dengan engineering problems. Engineering problem is a problem that exists in any domain that can be solved by the application of engineering knowledge and skill and generic competencies. Maksudnya, masalah kejuruteraan adalah masalah yang timbul dari pelbagai perkara teknikal dan ia boleh diselesaikan dengan ilmu kejuruteraan dan kemahiran teknikal serta bergantung juga kepada kompeten seseorang individu. So, keywords di sini ialah berkaitan dengan engineering knowledge, iaitu application of engineering knowledge, skill and competencies. Di sini saya akan terangkan secara ringkas berkaitan karakter bagi setiap komponen yang ada dalam DP ini, iaitu characteristic of well-defined problem solving, iaitu DP. So, saya akan terangkan berkaitan dengan DP1, di mana atribut yang terlibat adalah depth of knowledge required, di mana karakteristik ialah cannot be resolved without extensive practical knowledge as reflected in DK5 and DK6, supported by theoretical knowledge defined in DK3 and DK4. So, secara ringkasnya, apa sahaja permasalahan tidak dapat diselesaikan tanpa ilmu praktikal yang mendalam seperti yang terdapat dalam DK5 dan DK6 yang telah diterangkan pada sesi sebelum ini. Dalam DP1 ini, ia perlu juga kepada pengetahuan teori yang ditentukan dalam DK3 dan DK4. Right, seterusnya adalah DP2 di mana atribut yang terlibat adalah range of completing requirements, di mana karakteristiknya ialah involve several issues but with few of these exerting conflicting constraints, iaitu secara ringkasnya yang melibatkan beberapa isu teknikal yang terhad. Seterusnya adalah DP3 di mana atribut yang terlibat adalah depth of analysis required, iaitu karakteristik bagi DP3 can be solved in standardized ways, iaitu boleh diselesaikan dengan pelbagai kaedah yang standard. Seterusnya adalah DP4 di mana atributnya ialah familiarity of issues, di mana karakteristik bagi DP4 ialah are frequently encountered and thus familiar to most practitioners in the practice area. So, secara ringkasnya bagi DP4 ini, ia merupakan masalah teknikal yang biasa, iaitu yang common yang dihadapi dalam bidang teknikal tersebut. Seterusnya adalah DP5 di mana atribut yang terlibat adalah extent of applicable codes, di mana karakteristik ialah encompasses by standard and or documented codes of practice, iaitu perlu kepada rujukan yang standard dan piawai yang digunakan untuk menyelesaikan masalah teknikal. Seterusnya adalah DP6, iaitu atribut yang terlibat adalah extent of stakeholders involvement and level of completing requirement, di mana karakteristik yang bagi DP6 ini ialah involve a limited range of stakeholders with differing needs, iaitu melibatkan pihak yang berkaitan secara terhad, iaitu pihak yang ketiga dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam bidang teknikal. Dan yang terakhir adalah DP7 di mana atribut yang terlibat adalah interdependence dan karakteristiknya ialah discrete components of engineering system,
iaitu merupakan pelibatan sistem komponen kejuruteraan yang berbeza, seperti contohnya kita ada bidang civil, kita ada bidang mechanical, kita ada bidang electrical, dan mungkin ada gabungan daripada ketiga-tiga bidang tersebut dalam sesuatu masalah. So itu sahaja penerangan daripada saya pada sesi kali ini, dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.